Menerusi ruang cyber di mana saja anda berada, muncul menerusi RWS Radio Web Selangor memang lain. Ini dah dia rancangan pemimpin, dan bersama kita pada hari ini ialah Yang Berhormat Dr. Ahmad Yunus Hairi daripada Sejangkang. Beliau adalah adun Sejangkang. Dapat kami merasa pergi ke Sejangkang kemarin, dan layanannya sungguh mesra daripada kaki tangan, dan masyarakat di situ pun tengok riang gembira semuanya. Satu pengalaman di Sejangkang. Satu pengalaman di Sejangkang. Tapi mencari pecel tak jumpa. Dia ada hari-hari tertentu. Oh, ada ya. Okey, Yang Berhormat, penting sangat masyarakat mengetahui sebagai pemimpin ya, falsafah hidup Yang Berhormat. Falsafah saya adalah Islam cara hidup, dan saya meletakkan kalau dalam bahasa Jawanya kesuwun, bermakna terima kasih, dan sentiasa berterima kasih, terutamanya untuk mensyukuri nikmat Allah SWT. Kalau kita nak memikir saban hari, sudah tentu banyak nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita. Jadi saya jadikan itu sebagai falsafah hidup saya, untuk saya terus memajukan, mengharungi kehidupan ini. Dan ini juga saya tekankan dalam keluarga dan anak-anak. Itu je. Alhamdulillah, bersyukur ya. Jadi di antara pemimpin yang berhormat kagumi, dan kenapa kaguman itu? Setakat ini ada dua pemimpin yang saya kira hebat. Seorang adalah Allahyarham Ustaz Hasan Sukri. Yang kedua sudah tentunya lah Tuan Guru Nik Aziz Nikmat. Terutamanya saya melihat dari segi perjuangan untuk menegakkan Islam itu sendiri, dan sebagai seorang pemimpin yang telah menunjukkan kepimpinan yang saya kira cukup yang terbaik lah kalau di negara kita, dapat menjadi Menteri Besar memerintah negeri Kelantan selama 20 tahun dengan pelbagai liku-liku dan cabaran hidup, dapat diharungi dengan sebaik mungkin, walaupun mungkin mehnah dan manipulasi daripada Barisan Nasional cukup hebat, dan beberapa kekangan yang kita lihat di dalam sistem pemerintahan di negeri Kelantan yang ditidakkan oleh kerajaan pusat. Baiklah, jikalau Mursyidul Ampas, ramai orang akan faham kewibawaan beliau. Namun terdapat anak-anak muda ya yang begitu berdamping rapat dengan Hasan Shukri ya, dan selepas berdamping rapat itu, mereka melihat Hasan Shukri sebagai seorang pemimpin yang memang luar biasa. Bagi Yang Berhormat sendiri, bagaimana melihat beliau ini? Yalah, saya melihat walaupun keterlibatan saya di dalam perjuangan PAS ini tidaklah begitu lama, tetapi saya melihat bagaimana beliau sebagai seorang pemimpin pejuang Islam, Allahyarham Ustaz Hasan Sukri, satu ketikanya berada di kepimpinan yang tertinggi, termasuklah pernah menjadi timbalan presiden, memperjuangkan perjuangan Islam itu sendiri, dan satu ketika beliau sebagai ahli jawatan kuasa kawasan, ahli jawatan kuasa PAS pusat. Tetapi dalam keadaan itu pun, bagaimana beliau memberikan satu perkhidmatan yang terbaik untuk parti tanpa meletakkan di mana kedudukan beliau di dalam parti. Sama ada jawatan kuasa, jawatan tertinggi di dalam parti, ataupun hanya sekadar ahli jawatan kuasa di dalam parti, beliau tetap terus dengan perjuangan. Dan saya cukup kagum apabila satu ketika beliau sudah menjadi ahli jawatan kuasa di peringkat pusat, di dalam pemilihan muktamar PAS, beliau sendiri mengangkat kerusi dan menyusun kerusi untuk pengundi-pengundi datang mengundi pemilihan masa tersebut. Jadi kita lihatlah bagaimana kepimpinan di dalam PAS itu sendiri, kalau saya boleh katakan, perasaan yang tidak meletakkan dirinya walaupun di peringkat yang tertinggi, boleh bersama-sama dengan orang yang berada di bawah itu. Ini yang saya kira di dalam PAS ini cukup unik. Ya, begitulah luar biasanya sebuah parti ya yang semakin menyerlah di persada politik tanah air ya. Yang Berhormat, minat sungguh nak tahu hobi Yang Berhormat saya sebab mungkinlah daripada kecil dididik di kampung, dalam sana kehidupan di kampung. Kalau di peringkat sekolah rendah tu, kalau paginya bersekolah, petangnya tidak ada kewajipan macam zaman sekarang anak-anak kita bersekolah agama.
pagi bersekolah, petang ke kebun. Jadi didikan-didikan ini telah menjadikan satu bentuk yang mana akhirnya menjadi hobi saya untuk berkebun. Begitu jugalah daripada segi permainan aktiviti ini. Bapa saya memang menggalakkan anak-anak untuk kalau terlibat dalam permainan yang tidak jumpa one by one. Contoh bola sepak kita boleh berjumpa one by one dengan lawan kita. Jadi bila itu bagi dia terbuka kepada pergaduhan. Jadi dia menggalakkan kepada badminton. Semasa saya kecil pun digalakkan untuk main badminton. Hatta di depan rumah pun ada court badminton. Jadi saya kira dua minat saya ni, berkebun dan badminton, memang menjadi minat saya. Sebab dipupuk daripada kecil saya kira. Sedikitlah nak mengetahui kalau bermain badminton ni sampai ke peringkat mana yang berbuat wakili? Semasa remaja di bangku sekolah, seawal tingkatan 2, bermakna 14 tahun. Saya sudah mewakili peringkat daerah dan pernah menjadi juara bergu di peringkat Selangor. Pernah ya? Di peringkat Selangor. Pada ketika itu saya kira kalau Kuala Langat tu terutamanya Banting tu memang dia cukup sinonim. Badminton Haji Sidik, badminton Kuala Langat masa tu memang cukup sinonim lah. Barangkali dalam menung-menung yang amat berhormat Menteri Besar Selangor, dia tengok senarai pemimpin-pemimpin kanan dia, yang ini badminton ni boleh berbawa jadi pembantu sukan, exco sukan ya. Tentulah kemungkinan dan saya agak terharu juga baru ni apabila diamanahkan untuk mengetuai kontijen Sukma Negeri Selangor. Alhamdulillah. Ketua kontijen Sukma Negeri Selangor. Katanya berdasarkan kepada mungkin dia tengok rekod saya pernah mewakili Selangor dalam badminton. Mungkin itu di situlah mungkin antara justifikasi yang dibuat oleh beliau. Tadi kita melihat sedikit montaj pengenalan ya. Yang berhormat sepak bola bukan main juga. Melambung tinggi. Sukan ni memang saya berminat. Cuma itulah ada sukan-sukan yang memang daripada awal keluarga tidak menggalakkan. Cuma badminton tu memang satu ketika dulu pun saya pernah berfikir yang saya masa tu tidak ada motivasi untuk belajar sampai ke peringkat universiti dan sebagainya. Saya berfikir selepas habis sekolah menengah SPM, mungkin saya minat nak jadi postman begitu, dan luang masa yang lebih tu boleh main badminton aja. Tapi pemikiran ketika itu masa itu. Saya Dr. Halimah Ali, Exco Pendidikan Tinggi dan Pembangunan Moden Insan Kerajaan Selangor. Teruskan menonton dan mendengar RWS, Radio Web Selangor. Memang lain. Khidmat masyarakat dan kerja memajukan DUN adalah serius amanah yang diberikan berupa mandat dari pengundi. Itu dia. Kalau di pusat khidmat DUN Sejangkang memang menderu-deru orang datang mendapatkan khidmat ya. Tak kira kaum nampaknya. Dia tak peduli pemimpin PAS ke apa, semua boleh datang ya. Saya rasa sinarionya cukup berbeza hari ini. Kalau dulu memanglah kita dengar selalu masyarakat, terutamanya kaum yang bukan Islam, bukan Melayu, Cina dan India, ditakut-takutkan oleh sistem politik Barisan Nasional. Tapi pada hari ini mereka cukup berbeza apabila kita pun mudah mendampingi mereka dan mereka faham sebenarnya apakah perjuangan kita. Dan akhirnya saya kira di pusat khidmat saya daripada kalangan Cina, India atau orang asli juga, boleh saya katakan boleh keluar masuk tanpa sebarang masalah. InsyaAllah segala isu yang datang saya cuba selesaikan dengan sebaik mungkin. InsyaAllah ini akan jadi satu gambaran masa depan selepas PRU13 ya. Andai kata pemimpin PAS itu memimpin, dia itu Melayu dan beragama Islam, semua kaum, semua agama dapat bernaung dan berpayung di bawah khidmat dan usaha murni para pemimpin PAS ini ya. Saya melihat bahawa mereka sudah faham apabila kita mempunyai mandat untuk memerintah, kita dapat mempertontonkan kepada kaum-kaum Cina dan India ini bagaimana perjuangan kita, dan akhirnya mereka faham bahawa
selama ini momokan yang dilakukan oleh UMNO Barisan Nasional ini sebenarnya hanyalah untuk tujuan politik semata-mata. Ya. Jadi berpuluh tahun para pemimpin dan parti bernaungkan berpaksikan kaum ya. PAS pada kali ini mengorak langkah PAS for all, itu cantik tu. Yang Muhammad terbuku di dalam hati Yang Berhormat melihat generasi muda dengan gejala sosialnya dan Yang Berhormat mahukan satu cara bagaimana menyelesaikan ini, dan kawan-kawan melihat masuk politik ni ada satu kuasa yang boleh digunakan untuk menggerakkan sesuatu yang murni, maka muncullah apa yang dipanggil mawar dan kumbang yang begitu program yang begitu sinonim kepada si jangkang. Kami ada bertanya dengan Adun, beberapa pemimpin di kawasan lain, apakah kemungkinan sesuatu daripada kerajaan kepada Adun melaksanakan berbagai program macam merakyatkan ekonomi Selangor lah dan sebagainya. Namun demikian, daripada Adun, apakah mungkin satu program dibawa ke tengah dan dilebarkan kepada Adun lain, khususnya mawar dan kumbang ni? Pandangan Yang Berhormat. Saya melihat senario anak-anak kita, terutamanya remaja pada hari ini, cukup berbeza dengan zaman saya waktu saya remaja, waktu saya dibesarkan. Cabaran di luar persekitaran cukup hebat, apatah lagi yang menyebabkan anak-anak kita melakukan gejala sosial sehingga perlakuan seks yang begitu terdedah sekali. Dan ini satu cabaran kehidupan anak kita pada hari ini. Dan kita tidak mahu generasi yang ada pada hari ini, remaja-remaja kita, keadaannya macam saya dulu, seolah-olah tidak mempunyai pengetahuan yang lebih tepat mengenai perkembangan dalam diri itu sendiri terutamanya. Sebab tu saya melihat apabila diberi mandat pada hari ini, saya melihat bahawa institusi masjid ataupun rumah ibadat itu sendiri adalah boleh dijadikan sebagai satu wadah untuk kita membina masyarakat. Yang kalau di Selangor ni memang kita melalui Esko Agama sudah diwawarkan sebagai pusat untuk mentransformasikan masyarakat, ataupun kita nak perkasakan masjid sebagai pusat untuk kita didik masyarakat melalui sistem didikan masyarakat yang ada. Sebab tu saya melihat bahawa kepentingan remaja dan belia ini di dalam program yang disebutkan tadi, Mawar dan Kumbang, yang mana sebelum ini saya buat program ini di peringkat DUN. Mawar bermakna program yang melibatkan remaja-remaja wanita itu sendiri. Maksudnya Mawar ni adalah mari warnai alam remaja. Yang kita tekankan soal-soal perkembangan fisiologi, perkembangan anatomi, perkembangan anak-anak remaja kita, perkembangan alam balik, supaya anak-anak kita faham daripada segi sudut kesihatan dan sudut keagamaan, dan akhirnya dapat membina dalam proses kehidupan dia itu mengikut landasan-landasan yang betul dan tepat dan mendapat didikan yang sempurna. Program Kumbang tu sebenarnya untuk program anak-anak remaja lelaki. Maksudnya, ku merasa bangga anakku nan ganteng. Saya positifkan supaya ramai anak-anak remaja kita yang rasa seronok mahu terlibat. Kita bukan nak jadikan dia sebagai macam program masalah gejala remaja dan sebagainya, supaya positif dan dia rasa seronok. Ibu bapa pun rasa seronok untuk anak-anak menghantar program-program ni. Dan kemudian melalui pada tahun ini melalui masjid ini saya cuba melalui kelab remaja masjid yang saya tubuhkan di masjid-masjid untuk kita mengadakan program-program ini supaya dapat melibatkan lebih ramai lagi anak kita, dan pengetahuan anak-anak kita dalam segi perkembangan ini sangat penting saya lihat. Itulah dia, kebaikan kemurnian tu hanya di sejangkang je. Bagaimana melebarkannya ke seluruh InsyaAllah, saya kira saya terlibat secara langsung sebagai pembantu kepada Exco Pendidikan Tinggi dan Pembangunan Modal Insan Yang Berhormat Dr. Haji Halimah Ali, yang mana di bawah program menangani gejala sosial ataupun JAMS, kita juga mempunyai program-program untuk memperbetulkan masalah-masalah gejala sosial di kalangan remaja, dan saya kira melalui itulah mungkin program-program ini juga dapat diterapkan, dan beberapa kawasan terutamanya pilot project kita di Seli Perantau, saya kira kita akan mengolahkan program ini supaya ia juga menjadi manfaat bukan saja di DUN saya, mungkin di DUN yang lain. Betul. Itu harapan kita.
Baik Muhammad, pemimpin kalau bahasa politik ni macam-macam tajuk akhbar boleh berbunyi patah ditikam dari belakang. Jadi yang menikam tu kita tahulah siapa kan, tapi bukan begitu. Yang Berhormat pernah menjadi mangsa bagi politik licik UMNO dan Barisan Nasional. Kenangan tu masih tidak dapat dilupakan. Baru-baru ini pemimpin tertinggi UMNO yang jadi pengerusi perhubungan bagi negeri Selangor telah mengatakan gunalah apa saja senjata kan untuk merampas Selangor. Wah, dari bacaan Yang Berhormat sebagai pemimpin muda yang biasa bersilat di pentas 2004, apa bacaan Yang Berhormat mengenai kenyataan ini? Signal ni disampaikan kepada siapa sebenarnya? Saya ingat saya melihat bahawa Pakatan Rakyat perlu berwaspada dengan kata-kata sebegini, kerana saya kira dia akan menjadi satu bentuk kenyataan. Saya melihat UMNO dan Barisan Nasional ini dia boleh menggunakan apa sahaja, terutamanya negeri Selangor yang mereka lihat kekayaannya di antara yang kaya di negeri di Malaysia ini. Saya tidak menafikan mungkin ada perkara-perkara yang agak serius yang akan dilakukan untuk menawan balik negeri Selangor oleh Barisan Nasional. Sebab pengalaman yang seperti sudah sebutkan tadi tahun 2004, bagaimana saya difitnah keluar di dalam ada akhbar Fatah ditikam daripada belakang, dan secara khusus menunjukkan saya seolah-olah dahulunya bersama-sama dengan beliau di dalam perjuangan UMNO-nya, dan akhirnya saya menentang beliau di dalam pilihan raya tersebut. Dan sebenarnya perkara yang dimasukkan itu tidak pernah berlaku. Saya tidak pernah pun berada di dalam parti UMNO. Jadi saya kira politik, kotornya politik dia berbentuk begitu. Dan saya kira kalau kata-kata yang Amat Berhormat Perdana Menteri mahu menawan dengan apa cara sekalipun, saya kira ini akan dilakukan oleh UMNO Barisan Nasional. Saya Butaya, Adun Bukit Melawati, Selangor. Teruskan menonton dan mendengar RWS, iaitu Radio Web Selangor. Memang lain. Semasa Yang Berhormat masih lagi muda, Yang Berhormat tentu bersama-sama saya mendengar satu gambaran PAS ni kalau bergabung dengan DAP habislah habislah, teruklah Memang depa ni ibarat tidur sekatil mimpi lelain, tidur sebantal mimpi lelain. Itu pernah kita dengar dahulu Dan pada hari ini kita melihat apabila Kerajaan Prihatin Pakatan Rakyat memimpin Selangor, kita lihat pemimpin PAS, pemimpin PKR, pemimpin DAP melaksanakan kerja yang bersama-sama dan berkongsi beberapa masalah dan mengemukakan penyelesaian bersama. Itu gambaran yang cantiknya Yang Berhormat sendiri dan ramai pemimpin lain Yang Berhormat sendiri contohnya ialah gabungan Yang Berhormat bersama dengan Yang Berhormat Amiruddin Syari dan YB Janice Lee Ying Ha dalam memajukan Sukan Selangor. Nampak kebersatuan tu ke arah misi yang sama. Bagaimana gambaran menyeluruh mengenai gemparan gembar-gembor pihak tertentu ni? Yang DAP dengan PAS ni memang tak boleh bersatu. Saya kira itu adalah momokkan UMNO Barisan Nasional satu ketika dulu. Dan di antara kawan-kawan rapat saya seperingkat masa sekolah India Cina pun memang dia agak takut bila mereka dengar antara momokkan kalau PAS merintah nanti semua kena potong. Jadi ini suatu perkara yang kadang-kadang di luar kotak pemikiran mereka, dan mereka rasa takut. Tapi ternyata apabila saya kira kesempatan dalam kemenangan ini kita membuktikan bahawa pentadbiran PAS tidak begitu. Dan saya kira kita berjaya bersama-sama, walaupun tak pernah sebelum ini terfikir untuk duduk dalam satu parti, satu gabungan, tetapi hari ini PAS, DAP terutamanya yang dulu dimomokkan kalau bersatu maka habislah orang-orang Melayu. Apatah lagi sekarang ni kita punya 3 komponen parti yang saya kira tidak ada masalah.
yang apabila kita beri penanganan tepat. Saya kira kita semua pernah dengar dulu, semasa kita belum bergabung lagi, saudara Karpal Singh pernah mengatakan kalau PAS nak jadikan sebagai negara Islam, langkah mayat dia dulu. Tetapi dalam konvensyen Pakatan Rakyat yang terakhir, yang kedua yang kita adakan di Pulau Pinang, berbeza senarionya, kerana mereka saudara Karpal Singh pun sudah memahami perjuangan kita dan ada kebaikan. Apa yang dia kata bukan langkah mayat dia, tetapi kalau kerajaan mahu mengeluarkan Islam sebagai agama persekutuan, maka dialah yang akan menentang itu dahulu. Kerana dia nampak bahawa perjuangan Islam ini bukan hanya untuk kelompok Islam, tetapi memberi kebaikan kepada kaum-kaum lain ataupun penganut agama lain. Dan yang cantiknya kita lihat sebagai contoh, Kelantan 20 tahun diperintah oleh PAS, dan saya kira yang bukan Islam, yang bukan yang terdiri dari Cina dan Melayu, mereka cukup selesa duduk di negeri Kelantan. Jadi saya kira gambarnya cukup berbeza. Itu satu bukti, dan sudah dapat Kedah, kita tunjukkan bukti lagi. Perak harapnya begitu juga. Jadi seluruh Malaysia tu para pemimpin PAS sememangnya boleh memimpin kerajaan persekutuan, insya-Allah. Jadi Muhammad, banyak kenyataan-kenyataan pelik dan kerap dimunculkan menerusi media, dan baru-baru ini telah pun kedengaran PAS ini keluarlah daripada Pakatan Rakyat, kan. Tak bersama UMNO pun tak apa, kan. Tapi keluarlah daripada Pakatan Rakyat. Ini apa jenaka sebenarnya? Itulah pertama kali bila saya dengar daripada mulut Perdana Menteri sendiri, keluar kat TV, PAS kena keluar, berpisah daripada DAP, kerana DAP ini tidak memperjuangkan Islam. Tak payah masuk Barisan Nasional, tak payah masuk UMNO pun tak apa. Kemudian timbalan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir pula pun mengatakan irama yang sama, mantan Perdana Menteri pun. Jadi saya kira ini adalah taktik jahat yang digunakan dalam politik itu, kerana melihat gabungan pakatan antara PAS dan DAP ini sudah memperlihatkan bahawa rakyat sudah tidak gusar dengan kepimpinan PAS yang ada, kerana kita berjaya menunjukkan sistem pentadbiran ataupun pemerintahan Islam itu sendiri yang mempunyai prinsip keadilan yang cukup cantik. Bermakna walaupun PAS memerintah, yang bukan Islam kita juga memberikan hak dia, yang bukan Melayu, yang India, yang Cina, yang orang asli, orang asal, semua mempunyai hak-hak mereka dengan baik. Dan saya kira kegagalan UMNO Barisan Nasional selama ini kerana mereka tidak memberi penerangan yang tepat berkaitan Islam, sehingga yang bukan Islam melihat cukup takut dengan sistem yang ada dalam Islam. Hari ini kalau kita lihat pun, saya kira dalam pilihan raya di Johor tempoh hari memberikan satu senario kepada orang Islam, terutamanya betapa UMNO sendiri tidak dapat memperlihatkan Islam itu sendiri, sehingga isu bersalaman Presiden MCA Datuk Chua Soe Lek mengatakan calon PAS seolah-olah menghina bangsa lain kerana tidak mahu bersalaman. Saya kira ini satu kegagalan UMNO Barisan Nasional untuk memberikan maklumat kepada yang bukan Islam. Saya kira penting untuk kita mengetahui agama lain, bukan bermakna kita nak masuk agama tu. Tetapi apabila kita tahu agama lain, Islam tahu Buddha, Islam tahu Kristian, Islam tahu Hindu, begitu juga Hindu tahu Islam, Hindu tahu Buddha. Bukan kita nak meluk agama mereka, tapi apabila ada kefahaman ini, kita akan wujud saling hormat menghormati. Sekurang-kurangnya benda asas bersalaman tadi selesai, tidak ada masalah sekiranya ada penerangan yang tepat. Saya Dr. Muhammad Nasir bin Hashim, Adun Kota Damansara. Teruskan menuntun dan mendengar RWS, Radio Web Selangor, memang lain.
Okey, Yang Berhormat, ini soalan lebih berbahaya daripada 2004 tikaman daripada belakang soalan ini memang khaskan kepada Yang Berhormat supaya dapat kita nampak satu pandangan pemimpin muda yang mungkin satu hari nanti akan mewarisi kepimpinan generasi yang ulama ada sekarang. Jadi PAS ni kita lihat tidak ada tempat bagi pemimpin wanita. Kalau kita lihat parti-parti lain, wanita sama tanjak dia. Tapi PAS ni dominannya lelaki. Adakah ini kenyataan yang benar? Saya melihat bahawa apabila ada suara-suara pemimpin-pemimpin PAS yang ke hadapan, dia sebenarnya memberikan impak kerana peluang kepada pemimpin-pemimpin wanita ini untuk ke tengah, especially beberapa orang pemimpin muslimat kita yang saya rasa agak ke hadapan. Hatta di negeri Selangor pun Yang Berhormat Dr. Hajah Halimah Ali daripada PAS itu memang pun nampak ke hadapan. Dan sudah tiba masa je lah saya kira pemimpin wanita ini untuk ke hadapan, dan saya kira ia memberikan impak yang baik juga dalam sistem pentadbiran yang ada. Dan masyarakat saya melihat cukup menerima pemimpin-pemimpin PAS daripada kalangan wanita. Dan sebagai contoh, Dr. Maria, Yang Berhormat Dr. Maria ahli Parlimen Kota Raja juga mendapat undi majoriti yang banyak di dalam pilihan raya yang lepas. Saya kira pada hari ini saya ingat PAS pun sudah mengenengahkan ramai pemimpin-pemimpin di kalangan wanita untuk berada di barisan kehadapan. Kalau di Selangor seorang ada persiapan untuk meramaikan untuk PRU 13 nanti? Saya kira mungkin ada beberapa nama yang saya kira nampak ke hadapan yang mungkin akan menjadi calon-calon PAS dalam pilihan raya ke-13 nanti. Baiklah, ini soalan yang agak mudah juga. Tenanglah pula. Soalan ganas kan, ini tenang pula Jadi kita melihat semua adun dari kalangan pemimpin PAS, mereka ini berbeza daripada parti lain yang berebut jawatan tapi dia agak janganlah calon saya pada kali ini, tetapi bila dicalonkan akur kepada keputusan pemimpin pusat macam mana cara gaya PAS itu dalam pemilihan calon dia tu? Okey. Saya kira bagi saya pun saya melihat bahawa apabila kita diamanahkan sebagai pemimpin, ini adalah satu tanggungjawab yang besar, kerana kita melihat pertanggungjawaban kita bukan hanya semasa kita menjadi pemimpin di dunia ini, malah saya kira di akhirat akan dipersoalkan kita sebagai pemimpin kepada rakyat, pemimpin kepada masyarakat. Sebab itulah di dalam PAS sehingga kini saya melihat jarang ada pemimpin yang melobi untuk diri dia dan sebagainya. Melobi ini bukan satu perkara yang berlaku di dalam PAS lah saya kira. Kerana kita melihat yang saya sebutkan tadi, kebertanggungjawaban itu yang agak berat. Cuma apabila kita diamanahkan, bagi saya, apabila saya diamanahkan, saya kena melakukan yang terbaik lah dalam sebagai wakil rakyat, bukan sahaja untuk masyarakat Melayu Islam, tetapi juga kepada masyarakat yang bukan Islam, kerana mereka juga akan menuntut saya sebagai pemimpin pada hari ini kalau saya tidak berlaku adil dalam memberikan khidmat saya kepada masyarakat secara menyeluruh. Yang Berhormat, jangan terkejut, Yang Berhormat ada peminat tau, ramai. Ini seorang daripada dia. Silakan. Ada soalan tanya, ini siapa? Itulah dia. Salam Yang Berhormat, selain menghadiri majlis atau apa-apa upacara dalam mendekati rakyat, adakah Yang Berhormat menggunakan medium seperti Twitter atau Facebook dalam usaha-usaha Yang Berhormat menyampaikan maklumat atau informasi program tertentu dan kerajaan negeri atau dari Yang Berhormat sendiri? Ini teknologi Facebook, Twitter dan sebagainya. Sebenarnya saya ada laman web dunsijangkang.com dan saya baru buka Facebook dan ada Facebook saya lah, dan saya kira ini antara maklumat-maklumat yang saya boleh berikan kepada
kepada rakyat dalam aktiviti saya seharian, dan saya kira setakat ini responnya memang banyaklah yang memberi respon untuk membangunkan, terutamanya saya sebagai wakil rakyat ataupun ahli Dewan Negeri masa ini. Dan saya ucapkan terima kasihlah kepada semua yang memberikan respon-respon, sama ada positif ataupun negatif, tapi semata-mata untuk memperbaikilah. Bagi saya, untuk memperbaiki saya sebagai ahli Dewan Negeri yang diamanahkan masa ini. Temui saya Teresa Kok, ahli Esko Kerajaan Negeri Selangor di segmen Pemimpin hanya di RWS, Radio Web Selangor, Memang Lain. Itulah dia sebab ada program Mawar dan Kumbang tu. Jadi remaja memang kenal lah kan. Yang berhormat di peringkat Si Jangkang dan tempat-tempat lain pun kata, kat sana ada program, dia mungkin cerita-cerita antara dia kan. Dah ada berkembang dah ini. Ada pula soalan daripada kalangan orang muda tu ya. Untuk yang berhormat daripada kawasan-kawasan lain. Badrul Syam tu ya. Si Jangkang bakal menerima lebih banyak kehadiran industri perkilangan. Ini kita dah cakap tadi kan. Dia dah tahu dah. Adakah yang berhormat bersedia untuk menerima kesan-kesan daripada itu? Wah, ganas juga soalan ni ya. Bagaimana yang berhormat nak tenangkan hati rakyat, khasnya yang berhormat dengan kenaikan harga minyak gula terbaru. Betul. Tarif elektrik ini memastikan tiada yang ketinggalan dari kenaikan kos sara hidup. Ini betul yang berhormat. Dua yang terkini. Satu mengenai kilang, yang kedua ialah harga barang naik. Berkaitan dengan perkilangan ataupun perindustrian, Si Jangkang antara tempat yang saya kira agak lama lah, terutamanya zon perindustrian bebas Teluk Panling Megarang. Memang kawasan industri, dan zon perindustrian ini sudah dilebarkan di kawasan Si Jangkang, melibatkan kawasan Teluk Panling Megarang, Teluk Mengkuang, Kebun Baru, yang saya kira daripada segi infrastrukturnya kena berhati-hati. Saya melihat terutamanya daripada jalan, longkang, sistem peparitan, yang mana juga saya pernah utarakan dan saya pernah sebutkan di dalam sidang-sidang DUN yang lalu, kerana pernah berlaku banjir sehingga melibatkan akhirnya beberapa kilang terpaksa ditutup. Sebab itulah saya mengatakan bahawa supaya ada satu bentuk kajian. Saya kira baru-baru ini sudah ada satu kajian secara menyeluruh yang dilakukan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Selangor, dan saya dimaklumkan, dan pagi tadi saya ada berbicara sedikit dengan pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran, dan saya dimaklumkan bahawa ada peruntukan yang telah diuntukkan untuk mengatasi beberapa masalah, termasuklah sistem peparitan banjir yang berlaku di kawasan perindustrian di kawasan Dun Si Jangkang ni. Dan saya dimaklumkan meliputi juga kawasan Kuala Langat yang proses pemulihan itu akan berlaku tidak lama lagi. Dan saya kira antara perkara lain yang berlaku di kawasan perindustrian ini adalah kebakaran yang kerap juga melibatkan kawasan-kawasan kilang. Ini juga saya pernah utarakan di dalam sidang DUN, walaupun ini adalah permasalahan di peringkat pusat. Ini kalau sudah datang ke kawasan daerah Kuala Langat ini, kita ada satu balai bomba yang cukup lama, dan kemudahannya saya kira agak tertinggal lah kalau dibandingkan dengan Sabak Benam contohnya. Walaupun saya kira di Sabak Benam ni tak banyak kawasan perindustrian, tidak sebesar kalau dibandingkan dengan kawasan Dun Si Jangkang ataupun daerah Kuala Langat. Tetapi daripada segi kemudahannya masih jauh tertinggal. Kalau ada tingkat 1 pun berlaku kebakaran, tak ada skylift lagi. Jadi saya kira ini cukup mengecewakan, dan saya mendapat maklumat ahli parlimen juga membahaskan di dalam Dewan pada sidang parlimen, yang mana insya-Allah lah saya kira dalam rancangan Malaysia yang ke-10 akan berlakulah pembinaan, dan ini yang sangat diharapkan. Saya khawatir kalau kemudahan-kemudahan seperti ini kita tidak dapat sediakan, sudah tentulah pelabur-pelabur
akan takut untuk masuk, ataupun yang ada kita khawatir untuk keluar, kerana inilah sumber pendapatan kerajaan negeri Selangor. Mengenai harga barang ni, Harga barang saya kira ia memberi impak yang cukup besar kepada masyarakat, dan saya melihat kerajaan kena lihat ini bukan semata-mata untuk mendapatkan pendapatan kepada negara, tetapi bertimbang rasa kepada rakyat. Kita selalu dalam perkataan ditipu oleh kerajaan begitu, kata tak naik harga minyak tapi tiba-tiba naik harga gula juga begitu. Saya kira ini tidak seharusnya berlaku, kerana masih ramai lagi rakyat di negara kita yang kehidupannya masih lagi ramai yang kurang berkemampuan. Jadi kalau benda-benda asas seperti ini dinaikkan, sudah tentu memberi impak yang tidak baik. Bagus untuk Pakatan Rakyat, kerana kita boleh memberi keyakinan kepada pengundi kita beberapa perkara yang tidak sepatutnya berlaku yang dilakukan oleh Barisan Nasional. Dan saya kira di dalam buku jingga Pakatan Rakyat juga kita sudah ada perancangan-perancangan yang mana saya kira boleh diketengahkan kepada masyarakat yang memberi impak yang baik. Dan perkara ini sebenarnya boleh berlaku. Contohnya air pun kita dapat kekalkan daripada segi kenaikan 37%. Hatta di negeri Selangor kita bagi air percuma masih boleh berlaku. Kalau dulu dijangka 6 bulan sahaja negeri Selangor akan bankrupt. Tetapi pada hari ini ternyata sehingga hari ini hampir 150 juta setiap tahun kita berikan belanja air percuma kepada rakyat. Sampai hari ini kita masih lagi boleh mengkekalkan kerajaan pada hari ini, dan masalah kewangan kita tidak timbul. Saya rasa suara kelantangan mantan timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan yang dalam Pakatan Rakyat menyatakan hari ini membentuk kerajaan, esok harga minyak turun. Masih lagi belum dapat dicabar oleh para pemimpin kerajaan pusat yang mungkin tidak faham apa itu ekonomi, macam mana memberi rakyat satu suasana harga memang tak naik. Ini adalah peminat paling setia. Beliau adalah orang Si Jangkang, dan rumah dia di Si Jangkang, dan dia menjadi pengiring bagi kami sewaktu kami hadir di DUN ini. YB, boleh komen isu pintu gerbang satu Malaysia di Kampung Jejarum? Ini soalan very local flavor daripada saudara Hanafi kita. Ini isu yang terkini lah saya kira. Apabila Jejarum ni termasuk dalam DUN Teluk Datuk, di luar pada Si Jangkang. Tapi saya tahu isunya apabila pintu gerbang ni dahulunya dah rosak, lepas tu dibina semula dan naik logo Satu Malaysia di situ. Saya kira di kerajaan negeri Selangor memang kita menghalang promosi Satu Malaysia kerana tidak bertepatan dengan kehendak kerajaan negeri. Dan saya kira ini satu perkara yang tidak baiklah, kerana ini mainan politik yang saya kira kurang bijak, yang akhirnya saya khawatir kalau berlaku pergaduhan tak menguntungkan rakyat, tidak menguntungkan rakyat. Dan sepatutnya UMNO Barisan Nasional terpaksa kena akurlah dengan government of the day. Kalau mereka nak buat, kemudian ditutup pulang kepada mereka. Tapi saya lihat ini perkara ini saya kira tidak akan bertahan lama. Kalau dulunya kita digembar-gemburkan dengan Islam Hadari, apabila bertukar Perdana Menteri, habis lenyap begitu sahaja. Dan saya yakin Satu Malaysia berakhirnya pemerintahan Perdana Menteri Najib Tun Razak, saya kira Satu Malaysia ini juga akan lenyap begitu. Ada lain pula lepas tu Jadi oleh kerana lain itu, Yang Berhormat teringin sangat untuk melihat satu kerajaan di peringkat persekutuan dan kerajaan negeri di seluruh Malaysia, daripada pemimpin suci murni, daripada PAS, daripada DAP dan PKR, dalam gabungan gagasan Pakatan Rakyat. 30 saat pesanan kepada seluruh rakyat di mana saja anda berada, daripada orang muda Yang Berhormat Dr. Ahmad Yunus Khairi.
Saya kira di negeri Selangor telah memperlihatkan bagaimana gabungan Pakatan Rakyat daripada PAS, PKR dan DAP telah menunjukkan kesungguhan pada hari ini. Saudara-saudara, sehingga rakyat di Selangor ataupun rakyat di Malaysia sudah melihat bagaimana moto merakyatkan ekonomi di Selangor itu dapat dinatijahkan kepada masyarakat. Keuntungan-keuntungan dapat diberikan kepada masyarakat yang saya kira pada hari ini ekonomi seluruh di dunia ini masih lagi belum stabil, dan termasuklah di negeri Selangor, tapi kita berjaya melakukan. Dan saya melihat kalau kerajaan dahulu sebenarnya boleh lakukan, tapi ini bukan menjadi prioriti dalam sistem pemerintahan mereka. Rakyat bukan menjadi prioriti di dalam urus tadbir kerajaan. Cuma hari ini apabila kita telah memberikan sesuatu yang terbaik, hidangkan kepada rakyat dengan kekuatan ekonomi hasil negeri di Selangor ini, mereka pun sudah melihat bahawa rakyat perlu diberi perhatian, dan akhirnya mereka seolah-olah meniru-niru program yang kita adakan. Dan saya dapat melihatkan dari segi politik bahawa rakyat sudah melihat gabungan Pakatan Rakyat, PAS, DAP dan PKR sesuatu yang memberi kebaikan kepada rakyat pada hari ini. Sudah tentunya lah kalau memohon PAS, DAP, kalau bersama habislah orang-orang Melayu, saya kira ini satu momokan yang sudah tertinggal jauh. Saya ingat di dalam kekuatan penyokong-penyokong Pakatan Rakyat dan seluruh rakyat negeri Selangor, saya rasa mereka tidak mahu kehilangan apa yang mereka ada pada hari ini. Dan kita mengharapkan supaya sokongan terus di dalam pilihan raya akan datang akan diteruskan untuk memberikan mandat kepada kita, bukan sahaja di negeri Selangor, malah di seluruh Malaysia, yang mana kita mempunyai satu kekuatan untuk memperjuangkan hak rakyat itu sendiri. Yang berhormat Dr. Ahmad Yunus Khairi. Benarlah saudara, pada hari ini kita perhatikan pemimpin dan parti seperti Parti Islam Se-Malaysia PAS, Democratic Action Party DAP dan Parti Keadilan Rakyat PKR dalam gagasan Pakatan Rakyat. Mereka itu intim